Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sekejap, tengah setting. Okay, hari ini Halo. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so sebenarnya apa yang kita nak bincangkan pada malam ni adalah berkenaan dengan MRTA lah. Okey, Okay. So saya Hanif. So sekarang ni apa yang sekarang ni saya jemput adalah Encik Zul Helmi lah. So beliau berpengalaman dalam industri kewangan ni hampir 7 tahun lah. So kepakaran dia adalah dalam providing tailor-made lah pada dalam financial solution. So beliau dah ada pengalaman dalam financial solution. So sekarang ni kita nak bercakap berkenaan dengan topik MRTA. Betul tak, Long? Yap, betul. Okey, so siapa yang tengok ni? Oh, Siapa tengok ni? Okey, so kita punya topik malam ni adalah mitos versus reality. So iaitu berkenaan dengan MRTA, berkenaan dengan rumah lah, of course lah rumah. So benarkah jika meninggal dunia rumah ni terus jadi free pada keesokan harinya? So dipersilakan Encik Along untuk share pengalaman Encik Along lah dalam menguruskan ni lah, sebab beliau dah pernah ada pengalaman dalam menguruskan harta pusaka arwah ayah beliau. So dipersilakan Encik Along untuk ceritakan pengalaman Encik Along. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. So line semua okey gambar okey, audio okey Okey dah, Alhamdulillah okey ni. So far tak ada sangkut lagi ni. Tak ada sangkut lagi, Alhamdulillah. Maksudnya line kita pun tak kena COVID ni. Betul lah, macam hari tu terkena COVID betul lah. Okay, so hari ni kita berada di negeri yang berbeza. Saya daripada Negeri Sembilan dan juga Anif daripada Selangor. Walaupun kita tak boleh rentas negeri, tapi kita boleh buat FB Live, kan? Ya, betul. Okay, so let me introduce myself first. Okay, nama saya adalah Along Helmi, boleh panggil saya Along. So basically, I'm as a founder of HM Legacy. So dah 7 tahun I in this financial industry. So basically HM Legacy ni adalah hasil selepas kisah reality dan kisah sebenar yang berlaku dalam keluarga saya. So dia berkenaan dengan kematian seorang ayah saya, iaitu kematian secara mengejut dan tiba-tiba dia tak ada masalah kesihatan sebelum ni dan meninggal dalam keadaan masih berkhidmat sebagai penjawat awam. So that's why I wujudkan HM Legacy ni untuk I cerita tentang persepsi versus reality, yang di mana orang ingat oh mitos, tapi sebenarnya itulah reality. Okay, so hari ni episod kita agak special. Kita cerita tentang MRTA. So bila cerita tentang MRTA ni, ramai orang anggap MRTA tu apa. So orang kita panggil mati rumah tetap ada. Itu maksud MRTA. Betul. Ya betul. Mati rumah tetap ada. Mati rumah tetap ada. So sebenarnya MRTA ni seperti kita tahu, nak dipendekkan cerita, MRTA ini diguna pakai sebelum kita nak apply housing loan
Dan kegunaan MRTA ni adalah untuk bank bila bagi loan dekat pembeli. So kalau pembeli tu meninggal dunia, so rumah ni dianggap sebagai dah habis bayar. Okey, itu pandangan umum. Okey, itu pandangan umum. So berbalik kepada realiti dia adalah ayah saya meninggal 2018. So kebetulan rumah ni ada 5 biji rumah. So rumah yang pertama beli ni dah settle hutang. So ada 4 biji rumah yang masih dalam keadaan berhutang lagi. So selepas kematian arwah ayah saya, ejen insurans kata free. Okey, Muhammad Ainul kata ejen insurans kata free. Ejen insurans mana tu dia kata free so tak apa, kita share pandangan kita. So saya minta jasa baik kepada semua, apa kata kita sharekan FB Live ni, lebih banyak groups, lebih banyak FB. Sebabnya topik ni berdasarkan kisah benar, yang di mana mungkin tak ramai yang mengalami, tapi mungkin dengan perkongsian anda ni dapat memberi ilmu, dapat memberi sharing kepada ramai lagi you punya kawan, ramai lagi you punya family berkenaan dengan MRTA. Okey, berbalik kepada MRTA tadi. Okey, kejap Okey. Kalau ada komen boleh tanya Okey. Korang pun So, ada soalan MRTA tanya. ni. Yes, siapa-siapa bertanya dalam komen tu. InsyaAllah saya akan cuba jawab yang mana saya tahulah. Okey, bila meninggal dunia arwah ayah saya tu pada Mac 2018, 18 Mac 2018, saya ingat tarikh tu sebabnya keesokan harinya adalah birthday arwah ayah saya yang ke-56. Okey. Ayah saya meninggal dunia dalam keadaan berhutang, ada 4 biji rumah yang berhutang. So bila meninggal dunia tu, prosedur standard adalah kita pergi ke mana-mana bank. Kita bawa sijil mati untuk memberitahu ataupun memberi maklum kepada bank, iaitu pembeli ni ataupun orang kata orang ni dah meninggal dunia. So pada pandangan kita semua, bila meninggal dunia semalam, hari ni rumah tak perlu bayar. Maksudnya rumah hari ni jadi free. So bila saya pergi ke 4 bank ni, 4 bank yang di mana rumah 4 biji ni masih ada loan. So ada yang bank CNB, ada bank Public Bank dan ada bank RHB. So saya pergi ke bank bukan RHB, bank Afin. Okey, bank Afin. So saya pergi ke bank-bank ni tersebut dan mereka bertanya 2 soalan yang sama. Walaupun 4 bank yang berlainan. 2 soalan. Agak-agak yang 2 soalan apa yang tanya tu? Cost of debt Okay, so 2 soalan yang bila kita declare kematian pembeli ni. So 2 soalan yang pertama dia tanya COD. Bila sebut tentang COD ni, orang ingat cash on delivery. Tak, sebenarnya bukan cash on delivery. Tetapi dia adalah cost of debt. Punca kematian pembeli rumah ni ataupun peminjam loan ni. Okey, yang kedua dia akan tanya, selain daripada MRTA, ada tak insurans sendiri ataupun personal takaful atau personal insurance? You rasa kenapa bank 4 bank ni tanya 2 soalan ni? Sebenarnya nak tahu dia cover ke tak lah kan. Nak tahu cover ke tak lah kan. Okay. So sebelum kita nak jawab soalan ni, jom kita share dulu ke Facebook group yang ada. Kita rasanya mungkin ramai yang tahu jawapan dia. Okay, kejap saya share dulu. Korang kalau mana yang ni boleh share juga saya pun sendiri pun nak tahu juga jawapan tu. So kena share dulu baru saya bagi tahu jawapan. Okey. Kita share kat mana kita share? Okey. Okey, share. Okey.
Okey. Okay, so kita dah share. Okay, so sementara kita tunggu ramai masuk ni, so kita recap balik dua soalan yang pegawai bank akan tanya apabila kita declare kematian pembeli rumah ni. So macam saya ni, saya pergi ke 4 bank ni, saya ingat lagi masa tu CIMB, lepas tu Public Bank dan juga Affinbank. So keempat-empat bank ni bila saya bagi sijil kematian arwah ayah saya ni, so dia akan tanya dua soalan wajib, iaitu cost of death dan juga personal insurance atau personal takaful. So the reason why kenapa dia tanya cost of death, okay, jawapannya adalah bila kita meninggal dunia ni, dia akan tanya punca kematian sebab apa. So bila kita refer balik dalam sijil kematian, iaitu death set, sijil kematian ni dia akan tulis kat situ punca kematian ataupun sebab kematian. So bila sebab kematian tu, contohnya kalaulah ayah saya ni meninggal dunia sebab sakit jantung, so dia akan tulis kat situ heart attack. Ataupun kalau ada masalah lain-lain, dia akan tulis kat situ penyakit tu. So masa tu ayah saya ni meninggal dunia dalam keadaan doktor declare sebagai pneumonia, iaitu jangkitan kuman dan paru-paru. So itu jawapan yang saya beri kepada pegawai bank. Dan jawapan yang kedua saya akan jawab adalah selain daripada insurans MRTA ni, ada tak personal insurance ataupun personal takaful? So jawapan dia, saya cakap tidak ada. Yang ada cuma MRTA. So bila saya dah bagi tahu jawapan tu, kebetulan keempat-empat bank ni, keempat-empat officer bank ni, dia cakap encik sila continue bayar macam mana arwah ayah you bayar semasa hidup. Ini rumah yang dah habis MRTA ni, ini rumah yang belum habis dia? bayar lah. Maknanya 4 biji tadi tu belum habis bayar lagi. Belum habis bayar lagi. So balance dia berapa tu? Banyak ke nak kena bayar tu? Memang ada yang sebabkan ibu saya tinggal rumah yang ketiga ayah saya beli, lepas tu ada keempat, kelima. So rumah yang ketiga beli pun ibu saya masih duduk situ dan rumah tu masih ada hutang lagi. So bila bila saya nak senang pendekkan cerita, keempat-empat biji rumah tu campur dengan satu biji kereta yang baru 1 tahun pakai, iaitu baru sekali baru ni rotek insurans kereta tu, kereta baru. So total up sebulan kena bayar RM4,000. Okay, RM4,000 untuk keempat-empat biji rumah dan juga kereta yang masa tu baru setahun pakai. So walaupun keadaan bila meninggal dunia, so kita kena bayar juga sehinggalah MRTA selesai investigation tu. Okay, setakat ni ada soalan? Yang kereta, yang motor, kereta tu tak ada insurans ke? Yang dengan kata kalau ambil macam contoh kita bayar kereta kan, ada yang kata kalau macam contoh kita meninggal kan, terus insurans cover kan. So tak ada yang tu tak ada. Tak ambil yang tu ayah. Okay. Tak ada. Masa tu saya pergi ke Maybank untuk bahagian hire purchase tentang kereta tu. Kereta tu tak ada lagi ambil auto life insurance yang cover loan tu. So dan dalam masa sama kereta tu pun tak ada guarantor. So nak tak nak kena bayar macam biasa. Okay. Alright. Okay. So bila masa tu saya dah salah anggap, iaitu kita ingat MRTA ni kalau dah meninggal dunia hari ni tak perlulah nak bayar lagi kan. Waris tak perlu bayar, anak-anak tak perlu bayar, isteri tak perlu bayar ataupun pasangan tak perlu bayar. Tetapi for your information, I bagi tahu you, rumah tetap kena bayar walaupun MRTA ada. Sebab MRTA perlu ambil masa untuk investigate kes ni solid atau tak untuk dibayar pampasan. So maknanya yang 4,000 tadi kena bayar lah sementara tunggu tu? Yes, 4,000 tu kena bayar. So you imagine, kalaulah I ni anak yang masih kecil lagi. So kalau anak yang masih kecil lagi ni, dengan contohlah kalau my mum tak bekerja, anak saya pula di bawah umur tak bekerja, masih belajar lagi. So you bayangkan macam mana nak bayar 4,000 tu sebulan. Ada kritikal juga tu. Okay.
So apa ni, kalau rumah tu tak habis bayar, so macam adik-beradik lain tak ada nak menyumbang juga ke untuk bayar, ataupun ayah tak ada tinggalkan something ke, macam yalah takaful ke lain ke, tak ada arwah ayah? Okey. Memang masa tu itulah yang orang kata kadang-kadang ni Muhammad Firdaus, jadi apa guna beli MRTA? Okey. Apa guna beli MRTA tu? Okey. Sebenarnya ramai kawan-kawan saya yang bekerja di bank, bahagian mortgage pula tu, bahagian untuk untuk housing loan. MRTA ni kena ambil sebab apa? Kalau tetap kena bayar, minta penjelasan. Okay, soalan Maksud Firdaus. Nice soalan tu. Okay. Maksud Muhammad Firdaus, kalau tetap kena bayar, minta penjelasan. Boleh describe tak ayat lebih detail? Maksud kalau tetap kena bayar. Okey, so saya jawab dulu. Jadi apa guna beli MRTA? Bagus soalan Tuan Firdaus. Okey. Sebelum bank nak release ataupun bank nak luluskan pinjaman kita, bank pun nak sesuatu jaminan, iaitu kalaulah you pinjam duit dengan bank pun nak secure. Kalau tiba-tiba kalau apa berjadi kat you, siapa nak bayar you punya loan? So that's why bila kita nak apply loan, memanglah bank akan cakap you kena ambil MRTA ataupun MRTT. So kalau you ambil, barulah kita akan luluskan you punya loan. Tetapi ada juga bank kata kalau tak nak ambil boleh, tapi interest untuk beli housing untuk housing loan tu akan jadi tinggi sikit daripada yang sepatutnya. So MRTA ini adalah kita panggil sebagai cagaran kepada bank, iaitu kalau you meninggal dunia, at least ada something yang akan bayar kepada bank untuk lansaikan you punya hutang. Okey, itu rasanya dapat menjawab soalan Tuan Firdaus tadi. Firdaus. So kita tunggu soalan yang tadi tu yang tanya. Saya tak tahu dia punya maksud dia tu. Okey, apa lagi? So ada soalan lagi ke nak tanya? Ada soalan lagi ke Muhammad Firdaus? Okey, salam Along. Saya ada soalan, bagaimana jika rumah tu join name loan and SPA? Salah seorang meninggal macam mana? Okey, bagus soalan ni. Saya pun tiba-tiba tertimpa kat soalan tu. Tiba-tiba ada soalan yang tanya kan? Okey, bagus soalan tu. Apa arwah ayah tadi kan, beli rumah tadi kan? Dia join loan ke ataupun nama dia seorang? Okey, macam mana saya tengok komen kat sini Saya nak tengok komen sebab senang saya baca kat handphone saya. Kejap Okey. Salam Along, saya ada soalan, bagaimana jika rumah tu joint name, loan SPA, salah seorang meninggal macam mana minta cover separuh saja. Okey. Memang kita tengok kalau orang beli rumah, selalunya contoh suami beli rumah. So bila suami beli rumah, memang tolak ataupun gaji suami itu ataupun suami yang kena bayar loan tu. Tetapi ada juga di dalam SPA ataupun kita panggil di dalam dua nama, iaitu nama suami, nama isteri. Macam keadaan macam tu, bila suami beli rumah tapi dia nak isteri sekali dalam geran rumah tu. So boleh juga dia buat macam tu, tetapi kita kena ingat sekarang ni suami membayar loan tu. Okey, bila suami membayar loan tu, kadang-kadang kita risau, bank akan anggap okey, sekarang ni yang bayar loan ni suami. Tapi bank jarang cakap isteri ambillah MRTA. Sebab apa? Yang tolak loan tu adalah suami. Suami yang membayar rumah tu, bukannya isteri. So sebenarnya boleh juga untuk ambil bahagian isteri punya MRTA. At least kalau isteri meninggal dunia, so rumah tu akan dibayar oleh MRTA. Andai kata kalau kes tu solid. So orang kata kes solid. So macam mana kes solid tu? Solid macam mana tu? Okey. Kejap ada soalan lagi ke? Okey, Tuan Fida dah faham. Okay, terima kasih sama-sama. Tak ada dah. Okey. So, kenapa bank tanya cost of debt?
Okay, the reason why kenapa bank tanya cost of debt bila kita nak selesaikan MRTA, yang pertama, jika kes tu kita meninggal dunia, contohnya kita meninggal dunia, ada soalan lagi. Azina Abdullah, berapa lama kena bayar sehingga settle MRTA? Okay, Cik Azina Abdullah. Okay, terima kasih Cik Azina Abdullah kerana tanya soalan. Okay, so berapa lama kena sama bayar? Okay, for your information, untuk this case selama 10 bulan. 10 bulan. So 10 bulan. You imagine 10 bulan kalau kali dengan 4,000 sebulan. 4,000 sebulan kali 10 bulan 40,000 lah. Yes. Agak banyak tu. So ini yang saya nak, betul, agak banyak. So itu benda pertama saya bagi tahu you all. Kalaulah waris tak ada duit yang banyak ataupun simpanan yang banyak, waris bukan saya cerita yang si mati. Waris kalau tak ada duit yang banyak ataupun tak ada instant cash fund yang banyak, dia akan jadi masalah. Sebabnya bank tu siap cakap dengan saya, Cik Helmi, kalau you tak boleh bayar rumah ni, kalau you tak boleh continue bayar rumah ni, kami akan tarik rumah tu. Tak ada rayuan ni. So sementara nak tunggu MRTA investigate ataupun sementara MRTA tu nak siasat punca kematian ataupun kes ni itu paling cepat dulu. Saya tak tahulah, tapi ke semua bank bagi semua estimate time, semuanya macam kes saya ni dia kata dalam setahun ataupun setahun lebih, tapi kes saya ni 10 bulan. So alhamdulillah, kes arwah ayah saya ni kematian dia bukan yang mencurigakan dan dia adalah solid case untuk claim. Alhamdulillah. Ya, Cik Azina Abdullah, lama juga tu. Okey, Cik Tuan Azizul Misai, waalaikumsalam. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, so tak ada soalan lagi, kita akan jawab apa itu orang kata COD tadi, cost of debt. Okey, let's see lah. Andai kata kematian tu, punca kematian tu adalah sakit jantung ataupun heart attack. Okey, bila sebut tentang heart attack, dia akan tengok, investigate, MRTA ni akan investigate kes ni sebelum tanda tangan SMP ataupun sebelum tanda tangan agreement untuk housing loan tu, ada tak si mati ni ada ambil ubat ke, ataupun ada masalah hypertension ke, ataupun ada masalah blood pressure ke, ataupun ada tak masalah high cholesterol ke yang berkenaan dengan jantung. So jika ada simptom-simptom tu ataupun si mati ni sebelum beli rumah tadi ada sakit tu, dan bila kematian tu berlaku, punca kematian sakit jantung, maka MRTA tidak akan cover that claim. Jadi apa happen tu waris tu nanti kalau anda kata jadi macam tu ya? Waris kena bayar. So kalau rumah tu, kalau MRTA tak cover rumah tu, maksudnya waris nak tak nak kena continue bayar macam biasa sehingga habis tempoh pinjaman rumah tadi. So macam tu ada dapatkan persepakatan ke daripada adik-adik untuk bayar sama-sama ke, ataupun memang Along rasa Along bertanggungjawab untuk bayar yang tu? So far alhamdulillah, my family sangat bagus. Walaupun my mom full time housewife, tetapi adik saya ni seorang doktor dan kami berdua bekerja, dan alhamdulillah dapatlah membayar bersama, dan itu yang kita panggil back to back. At the end, adik-beradik lah yang ataupun family sendiri, iaitu dalam close family, ayah, mak ataupun adik-beradik sendiri yang kita rasa kita tetap kena bayar. So apa yang saya sampai kat sini, mitos yang paling besar adalah orang ingat ambil MRTA, kalau meninggal dunia semalam tak perlu bayar rumah hari ini, esok dan selama-lamanya. Itu adalah mitos ataupun persepsi kita sebenarnya. Realitinya adalah you kena bayar juga rumah tu
walaupun ada MRTA. Sebab MRTA ambil masa untuk check kes ni solid atau tak untuk dibayar claim kepada bank. Kita senasib belum. Yap. Kita senasib. Cumanya macam kes saya sendiri, arwah mak tu meninggal. Alhamdulillah, lepas arwah mak meninggal tu, memang kami dengan saya sendiri, dengan ayah saya memang panik lah. Rumah tu akan jadi macam mana? Kita kena keluar rumah ke? So Alhamdulillah lah, nasib baik lah rumah tu dah di cover. So macam contoh situasi Along ni adalah lebih kritikal daripada saya lah. So itu yang saya dapat tu. Saya Alhamdulillah rezeki lah kat situ, yang arwah mak tak tinggalkan hutang. So macam situasi Along mungkin kurang nasib baik kat situ lah kan. Betul lah. Yap. Okay. So, itu mitos yang pertama. Okay. Kita ada mitos yang seterusnya, iaitu mitos yang kedua. Kalaulah MRTA itu cover juga, kita pernah check tak dokumen MRTA, dia cover tak full? Betul. Ini ramai pandang ni. Sama lah. Okay. Okay, ini ramai yang terlepas pandang. Itulah kita di H&M Legacy ni, kami ada buat free review polisi. Maksudnya kami ada servis FOC, free of charge punya free consultation, iaitu kita akan tolong membaca ataupun kita akan tolong review your polisi MRTA, your polisi MRTT, di mana kita akan bagi tahu apa yang ada dalam you punya dokumen MRTA. Dan adakah dia cover penuh atau tak? Adakah dia akan cover full you punya tempoh pinjaman ataupun tidak? Okay, so rumah ketiga arwah ayah saya ni berada di Seremban. So di mana rumah ketiga ni adalah rumah yang ibu saya tinggal. So rumah ni lepas tolak MRTA pada bulan ke-10, masa tu balance hutang tinggal 69,000. Sewaktu ayah saya meninggal dunia, bank telah bagi tahu, okey, balance hutang rumah yang ketiga ni, rumah kat Seremban ni ada balance 69,000. Tetapi pada bulan ke-10-nya, so bank bagi surat MRTA cuma bayar kepada bank sebanyak RM20,000. So bayangkan. Yes, hutang 69,000, MRTA cover 20,000. Inilah mitos yang kedua, di mana baru kita sedar, kenapa tak bayar 69,000? Kenapa tak bayar habis? Kenapa MRTA bayar 20,000 saja? Kenapa lepas bayar 20,000, waris, iaitu kami, kena continue bayar macam biasa until now? Until now kena bayar, okey, installment rumah tu. So, apa pendapat you all? Okay, you all yang tengah watching sekarang ni, you rasa kenapa? Berapa orang tengok di 8? Kenapa jadi macam ni? Hutang 69,000 masa meninggal dunia. Rumah tu ada hutang 69,000, tetapi MRTA cuma cover ataupun bayar kepada bank sebanyak 20,000. You rasa kenapa? So, sesiapa yang tengah live ni boleh bagi tahu jawapan. Kita boleh share kita punya brainstorming, kita punya case ni. So, agak-agak kenapa ya? FB lah kawan-kawan kita ni yang tengah tonton ni. So, Muhammad Nurul. Okay, Tuan Hanif, you rasa kenapa jadi macam ni? Kenapa macam mana? Kenapa bila hutang rumah tu 69,000, MRTA bayar 20,000 saja, dan kenapa MRTA tak bayar habis 69,000 tu? Kenapa dia bayar 20,000? Coverage tu hanya cover dalam tempoh yang pinjaman, tempoh yang singkat kot. Dia compare tu kita ambil full, dia cover full. Betul tak? Okey. Jawapan dia adalah bila saya tanya kepada bank tersebut tu, rumah yang ketiga tu, okey, saya tanya kepada program bank, kenapa bayar 20,000? So dia kata, tolong datang ke bank, kami akan tunjuk sebabnya. So masa tu, bank bawa keluar dokumen MRTA ataupun kopi bank, salinan bank untuk MRTA dan salinan untuk housing loan tersebut. So, yang memeranjatkan kami adalah pinjaman rumah tu, arwah ayah saya tanda tangan, rumah tu tempoh pinjaman adalah 20 tahun.
Okey, 20 tahun. Dan ayah saya meninggal dunia pada tahun ke-9 pinjaman perumahan tersebut. Maksudnya ada lagi 11 tahun. Okey, dan masa tu saya tengok pula dokumen MRTA. Dalam dokumen MRTA cuma cover, cuma protect rumah tu ataupun cuma protect that loan tu sebanyak 10 tahun. 10 tahun saja. Yes, 10 tahun sahaja. So, arwah ayah saya meninggal tahun yang ke-9. So, bila meninggal tahun yang ke-9 ni, rasa-rasanya apa yang jadi? Kena sambung bayar lah. Okay, so bila meninggal tahun yang ke-9, dapatlah pampasan sedikit, tapi dia bagilah 20,000. So balance dia 69,000 tolak 20,000, 49,000 ni still kena bayar installment rumah tu macam biasa setiap bulan. Sampailah habis balance 49,000 tadi. So di sini saya nak bagi tahu, let's say lah kalau ayah saya meninggal pada tahun yang ke-15 ataupun pada tahun yang ke-11, you rasa rumah ni boleh tak dapat claim MRTA? Tak dapat lah. Yes, tak dapat. Sebabnya MRTA hanya cover 1 tahun pertama hingga tahun ke-10 saja. Tahun ke-11 sampai tahun ke-20 tak ada coverage dah. Yes, tak ada cover. So, hari ni you all yang sedang tengok, you all yang sedang tonton this FB Live, kalau siapa-siapa yang rasa macam mana nak baca MRTA polisi, macam mana nak baca dokumen MRTA, jangan malu, jangan segan. You all boleh refer dengan Tuan Hanif ataupun boleh refer dengan HM Legacy Konsultasi. You all boleh PM kami berdua dan kami akan tolong anda macam mana kita nak review. Lebih baik tahu awal daripada tahu bila benda tu tak cukup. Dalam keadaan kita dah tak ada nanti, tapi waris kita terpaksa tanggung semua benda ni. So itulah realiti. Itulah mitos kita pada malam ini ya. Ya, betul. So kita kena beringatlah selalu, sementara kita masih sihat lagi ni, kita sama-sama review polisi yang kita sendiri tanda tangan. Okay. So anyone dekat FB Live ada soalan nak tanya? Bukan senang tanya tau. Sebab lepas ni nak tanya, nak tanya lepas ni kena bayar. Okay. So nasihat saya lah kepada semua yang tonton this FB Live ni, kalau boleh lah kita ambil masa untuk review balik MRTA housing loan kita. Okay, tak kisahlah you pinjam daripada sektor bank ke ataupun government pun. Okay, tentang government pun kita ingat LPPSA akan, maknanya sama juga, saya pun pejabat awam. So orang ingat kalau LPPSA, kita tak perlu risau, rumah ni akan jadi free. Tapi macam saya cakap, LPPSA pun menggunakan MRTT ataupun MRTA daripada insurans dan takaful. SOP dia sama juga. So maksudnya kalau kita ada sakit sebelum ni, kita sepatutnya dan kita diwajibkan untuk declare sebelum kita nak sign MRTA itu. Sebabnya kita risau kalau kematian berlaku dan dia melibatkan non-disclose ataupun sakit kita yang tak declare, kita risau satu sen MRTA tak akan bayar kepada bank ataupun LPPSA tersebut. Okay? So raja-raja lah kita tengok kita punya polisi sendiri MRTA. Okay, ada soalan lagi tanya Cik Azina Abdullah, macam mana nak buat? Macam nak buat apa tu sebab kalau boleh nak tanya soalan, nak tanya tu Kana, macam mana nak buat apa macam mana nak buat? Ni sepupu ni. Oh, sepupu. Okay, terima kasih sebab watching. Macam mana nak buat apa tu? Itulah sebab kita pun nak tahu sebab macam mana nak buat apa kan. Okay, ada apa-apa lagi kita sembang-sembang santai. Dia pun kita sembang sekejap je sebab kita pun ada 4 mitos Kita ada 4 mitos. Hari ni kita mitos yang kita cerita. Hari ni baru mitos pertama, mitos yang kita panggil sebagai MRTA. Okay, so ada lagi mitos yang seterusnya. Mitos yang seterusnya saya nak cerita pasal betul ke meninggal dunia tak ada hutang? Okay, mitos yang ni memang famous sebab ayah saya seorang penjawat awam, tetapi saya terkejut dapat surat LHDN
walaupun penjawat awam ada PCB dalam payslip. Potongan cukai berjadual dalam penjawat awam pun, tetapi tiba-tiba surat LHDN sampai, dia minta lagi bayar hutang. Itu mitos yang kedua yang kita akan sambung lagi di hari yang lain. Dan mitos yang ketiga adalah tentang penjawat awam. You all yang ada pencen dan gratuity, okay, macam ayah saya tak sempat merasa pencen. So macam mana pengagihan pencen tu? Berapa dapat? Berapa lama pula masuk dalam bank? So benda tu pun kita akan cerita. Dan yang seterusnya adalah ayah saya ada wasiat. Tapi kenapa wasiat tu tak dapat dijalankan mengikut seperti yang dikandungkan dalam wasiat tu. Dan wasiat ni dia, orang ramai kata wasiat kan. Okey, saya akan cerita tentang wasiat di hari yang akan datang. So you all stay tune dengan we all di HM Legacy Live ni. You all akan dapat banyak input dengan cara you all share this video, you all share kita punya FB Live ni, dan insya-Allah kita akan sharekan lagi banyak lagi input yang persepsi versus reality. Okey. Karena ni ada belum? Okey, ada soalan lagi. Dia Kak Na ni sepupu tanya kena ambil apa lagi? Soalan tak okey, kena bawah tu. Selain MRT kena ambil apa lagi? Okey. So, berbalik kepada soalan yang pegawai bank tanya kepada saya bila saya declare ayah saya meninggal dunia. Ingat tak point nombor 2? Selain daripada cost of death, yang kedua ni dia akan tanya, selain daripada MRTA, ada tak personal life or personal life insurance or personal takaful? Okay? So, kenapa bank tanya macam tu? Sebabnya at least kalau MRTA tu tak cukup cover, ataupun at least MRTA tu tak boleh cover rumah ni, dia boleh minta waris bayar loan ni dengan insurans sendiri ataupun takaful sendiri. So itu yang saya nak bagi tahu kepada Cik Azlina Abdullah ni. Kalau boleh kena ambil apa lagi ni, kalau boleh berhubunglah dengan Tuan Anif kita ni. Kena ambil apa lagi tu, nanti dia akan cerita you personal. Sebab lain orang lain dia punya keperluan. Okey, Tuan Syahrir Abdul Karim. Saya okey je, MRTA boleh claim insurans. Syahrim Abdul Karim. Ya, betul. Memang ada MRTA yang clean case ataupun MRTA cover habis. Ya, betul. Itu saya tak nafikan. Macam saya cakap lah, macam Tuan Anif kata, MRTA rumah family dia dapat claim habis. Tetapi lately banyak sangat ataupun ramai sangat yang berjumpa dengan kami di HM Legacy bila diorang membuat FOC review policy tu, free of charge punya review policy tu, kami mendapati kebanyakan MRTA tak cover penuh. Maksudnya pinjaman 20 tahun tapi MRTA tu cover 10 tahun. Dan ada juga kes rumah tu harga loan tu dah dikeluarkan, pinjaman perumahan tu 300,000, tetapi MRT cover 100,000. So benda ni dia melibatkan ada benda yang something wrong. So apa benda yang something wrong tu? Cepat-cepatlah WhatsApp kita orang ataupun PM kita orang. Kami akan beritahu kenapa. Sebabnya kalau tak best lah cerita semua kat FB Live kan. So kita nak ada engagement. At least kita grow together dan kita review sama-sama. Sebab bila ada dokumen depan mata kita berdua, ataupun I boleh tengok you punya dokumen, dan you pun boleh tengok you punya dokumen, dan masa tu kita akan tengok, oh ini rupanya. So benda-benda macam tu lah. Ramai yang cakap lah, kenapa banyak ni, kenapa jadi macam ni. So kita sama-sama review nanti. Okay, ada soalan lagi? So macam tak ada apa soalan. Tuan Syahrir, settle rumah setelah hilang upaya kekal. Ya, betul. MRTA pun bukan setakat cover death, tapi dia cover untuk hilang upaya kekal. So alhamdulillah kalau kes ini berjaya, Tuan Syahrir Abdul Karim, alhamdulillah tahniah sebab you ambil full coverage, full protection, dan you dapat orang kata senanglah hati jika rumah ni dah dibayar dalam keadaan hilang upaya kekal. So tak ada lagi beban nak bayar komitmen rumah, beban hutang lagi. Okey? So tahniah Tuan Syahrir Abdul Karim. Okey. So ada lagi kita nak sembang-sembang. Okey, kita pun tak ada dah. Kita pun sembang sikit sekejap kan.
Ada lagi soalan Kita tanya? baru ajang je. Sebab Okey kita Jom, pun nak kita ni pendek-pendek rasa lah kan. macam dah tak ada soalan. Rasa macam dah tak ada soalan ni, rasa boleh kita sambung next day ke, next topik kita nanti. So nanti kita akan announce bila kita punya a new date. So insyaAllah kita akan sambung lagi mitos yang seterusnya. Okey, terima kasih Tuan Nik kerana invite saya. So semoga Alright, terima apa kasih yang juga. kita share ni dapat menjadi pahala berterusan untuk kita semua yang share this FB Live. Okey. Okey Lon, terima Okey, kasih salam banyak. Walidur Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.